Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak tingkatan 5K SSM. Kita sambung apa yang kita belajar semalam yang cikgu berhenti pada 8.1 last kali berkaitan dengan isu yang cikgu kata pelajar tolong tengok tentang jurang-jurang. Kita dah belajar apa sebab DEB diperkenalkan, tempoh masa dalam 8.1, 20 tahun, ada 4 phase, 4 fasa. Jadi pada hari ini, video kita sambung dengan tajuk baru, masih dalam bab yang sama, iaitu bagaimana DEB ini dilaksanakan. Kita belajar tentang perlaksanaan dasar ekonomi baru. Bagi yang tak tahu bagaimana kita nak laksanakan DEB ni. Okey. Kalau kita tengok pada bahagian awal di sini, dia kata dalam buku teks ini dia jelas mengatakan apa? Ada beberapa pendekatan. Baik. Maksudnya tak satulah, bila sebut beberapa tu lebih daripada satu. Dengan tujuan. Okey, ini kita tengok. Di sini awal-awal dia sudah boleh soal. Apakah tujuan ataupun cara perlaksanaan dasar ekonomi baru? Mungkin di sini dia akan tanya tentang cara pelaksanaan. Okey. Kalau kita tengok cara ataupun kadang-kadang dia boleh soal juga tentang tujuan. Di mana kita nak ambil? Pelajar akan nampak di sini. Ia bertujuan untuk tengok yang pertama tu. Melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Ini fakta. Melalui. Itu melalui. Ini ialah ini ialah fakta kepada ayat yang pertama. Melalui kegiatan ekonomi. Nampak? Agihan ekonomi yang seimbang. Ini ialah huraian kepada tadi. Okey. Oleh kerana ada beberapa pendekatan, kita tengok di situ. Tujuan dia, satu, melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Pelajar dah dapat markah. Yang kedua, sama macam DEB juga. Kita tengok yang sama macam DEB juga. Cikgu letak warna merah. Untuk apa? Membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Pelajar faham tiga ini. Kalau pelajar faham tiga ini juga fakta. Ini juga fakta. Pelajar akan faham. Bagaimana dia nak laksanakan tiga ini? Okey. Inilah yang kita kena memahami dalam bab ini. Bagaimana dia nak buat pelaksanaan ini. Tak cantik kalau kita buat situ. Dia nampak crowded juga. Okey. Salah satunya ialah meningkatkan taraf hidup rakyat. Satu, memperkenalkan rancangan buku hijau. Nanti kita tengok buku hijau. Peranan agensi kerajaan. Pembangunan tanah oleh Felda. Pembangunan wilayah. Dia beza Felda dengan wilayah. Felda macam wilayah Kejora, Ketengah, Saham, industri kecil dan sederhana. Ini sekali dan pendidikan. Okey, kalau kita tengok pelajar, ada berapa di situ? Banyak dah tu. Okey, satu. Buku hijau 2. Agensi 3. Felda 4, 5, 6, 7 dan 8. Ada 8 pelajar. Kita bab ini mungkin kita kena buat 2 siri lah. Siri 1 dan siri 2. Okey, cuba kita tengok yang pertama tu. Yang pertama, dari segi fakta yang pertama tadi. Ini fakta meningkatkan taraf hidup rakyat. Pelajar tengok rumah zaman itu. Ini zaman cikgu masih ada lagi zaman macam ni.
Di Fekra Sabang Perak. Cikgu tengok suasana macam ini. Kita tengok yang pertama ini dikata apa? Meningkatkan taraf hidup rakyat. Ini fakta. Jadi kita nampak huraian ni macam mana dia nak buat? Nak meningkat macam mana? Okey, sudah tentu kita nampak huraiannya ialah tumpuan diberikan kepada penduduk miskin. Orang miskin dulu. Siapa yang miskin? Jadi kita tengok di sini. Pelajar kita tengok. Ini golongan. Jadi siapa? Siapa orang miskin yang nak dibantu? Itu ialah contoh dia. Kalau kita tengok situ, ialah kepada petani sampailah penduduk di kampung baru yang pada waktu itu kita masih ada ancaman komunis. Itu kita nampak. Ada fakta, ada huraian, ada contoh. Pelajar dah boleh dapat 3 markah di sini. Dah boleh dapat 3 markah. Okey. Kalau kita tengok. Okey, kita nampak bawah ada 2 dot tu kan. Bagaimana program ini dilaksanakan? Itu huraian dia. Bagaimana dilaksanakan? Pelajar tengok di situ ya kan. Program. Satu ialah gerakan koperasi. Ada koperasi Lepas itu ada apa lagi? Program-program yang dibuat. Cuba tengok program yang dibuat ni. Tak perlu banyak, kita ingat dapat 1 atau 2 yang paling mudah pun dah okey. Antara yang senang kita ingat, okey cikgu letak di sini, ialah mana yang paling mudah kita ingat? Sudah tentu ialah subsidi benih dan baja. Kenapa? Masyarakat ini memerlukan subsidi. Ini maksudnya bantuan kerajaan. Kredit ini pinjaman. Pemasaran ni hasil kita nak jual ke mana? Orang kampung kan? Ini luar bandar. Ini kalau kita tengok ialah di luar bandar. Dia bezalah dengan di bandar. Luar bandar macam ini cikgu barulah kita nampak. Fakta, huraian, banyak contoh. Kalau di bandar, kita ada juga orang bandar yang menghadapi kemiskinan. Kalau kita tengok di situ, pelajar boleh nampak, ini di bandar. Penduduk bandar juga ada yang miskin. Jadi kita tengok macam mana kerajaan bantu. Pelajar boleh tengok pada dot yang kedua ni. Golongan ini juga disediakan. Itu huraian dia, itu ialah contoh dia. Di sini kalau kita nampak, ini ialah huraian. Ini ialah contoh. Kita ambil satu huraian pelajar. Yang paling mudah kita nak ingat. Memajukan pelbagai jenis industri. Membukakan peluang pekerjaan lebih banyak. Meningkatkan pendapatan golongan miskin. Ada 3 situ. Yang lain tu kita tengok. Jadi senang aja. Inilah rumah peneroka. Cuba pelajar tengok rumah peneroka sebelum dan selepas. Beza kan? Sebelum dan selepas ini. Maksudnya mungkin inilah kalau gambar ini keluar, inilah kejayaan DEB itu sendiri. Yang kedua, buku hijau. Buku hijau, buku merah. Nama pun hijau. Ini ialah fakta yang kedua. F2 buku hijau ni apa tujuan? Siapa yang melancarkan? Dia kata, siapa? Mengapa? Okey. Kalau kita tengok di situ, siapa yang lancar? Ialah Tun Abdul Razak Husin. Beliau pada waktu itu merupakan Perdana Menteri yang menggantikan Tunku Abdul Rahman. Dengan tujuan. Okey, tujuan cikgu letak warna merah. Sepatutnya cikgu letak fakta merah. Tak apa. Untuk menambahkan pendapatan rakyat. 1. Pengeluaran bahan makanan. 2. Supaya cukup bekalan makanan kita. Kalau kita tengok sini pelajar, ada 1, 2, 3. Supaya kita tak bergantunglah import daripada negara luar. Dan pada waktu itu, buku hijau ini, pelajar tolong ingat pertanian saja.
pertanian. Bila sebut pertanian, kita faham. Contohnya macam mana? Ini contoh dia. Kalau kita nak tengok di situ, pelajar boleh nampak lah. Tanam apa? Tanaman-tanaman yang jangka pendek. Maksudnya, tempoh masanya tak lama. Kebun kelompok, kongsi-kongsi, penternakan lembu, kambing dan sebagainya. Ini ialah contoh, ada fakta, ada huraian, ada contoh. Senang kalau kita tengok di sini, itu fakta, ini ialah huraian dan ini ialah contoh. Jadi pelajar sebenarnya, kalau kita nak kuasai, kita kena conteng-conteng sikit supaya kita faham. Okey, yang terakhir. Siri 1 ni yang terakhir. Kalau yang lain tu cikgu masuk dalam siri yang kedua. Okey, siapa yang nak bantu ni? Siapa yang nak membantu mereka ni? Inilah peranan ni. Kalau kita tengok sini, ini ialah F3. Yang nak membantu masyarakat luar bandar dan bandar tadi dalam melaksana dan menjayakan DEB ni, tak lain dan tak bukan adalah agensi yang nak bagi benih dan sebagainya. Kita nampak agensi ini dia bagi apa? Nampak di sini. Agensi, kalau soalan tanya, apa tujuan penubuhan agensi? Tujuan penubuhan agensi. Kalau kita tengok tujuan di situ pelajar akan nampak dia nak bagi apa? Peralatan, alat, biji benih, pinjaman, khidmat nasihat. Jadi benda ni dah ada. Siapa yang terlibat? Yang pertama kita tengok, kalau pelajar mungkin nama dulu, nama sekarang tak sama dah. Lembaga Beras dan Padi Negara. Kalau kita tengok di situ pelajar boleh tengok Lembaga Padi dan Beras Negara ini. Ini nama sekarang Bernas. Beras Nasional. Dulu dipanggil LPN. Zaman cikgu LPN lagi. Lepas tu kita ada ini untuk padi. Ini untuk ikan. Lembaga Kemajuan Ikan. Yang tujuannya ialah untuk membantu dari segi apa? Meningkatkan taraf hidup nelayan, industri perikanan. Kalau beras tadi, dia nak mengawal selia. Sampai sekarang kampung cikgu ni padi. Inilah. Kita jual padi kepada Bernas. Dan menstabilkan harga. Sebab soalan di sini, dia mungkin boleh soal sebab ditubuhkan. Tujuan, fungsi. Ini fungsi. Yang warna biru yang cikgu letak ni, pelajar kena faham. Satu ialah sebab ditubuhkan. Dua, boleh tengok fungsi. Ini kemungkinan soalan lah. Dan kalau kita tengok seterusnya, LPP. LPP ni sekarang ni PPK. Pertubuhan Peladang Kawasan. Yang dia nak membantu pekebun kecil, petani, maksudnya baja-baja. Kita ambil di sinilah. Dan yang terakhir untuk penanaman getah, kita ada RISDA. RISDA ni kalau kita tengok, dia nak bantu apa? Membantu penyelidikan dan penanaman semula getah. Okey. Kalau kita tengok hari ni apa yang kita belajar, sikit pun kita belajar, pelajar akan nampak. Oh, ini fungsi cikgu inilah yang melaksanakan yang kita belajar, fungsi dia. Apa itu buku hijau? Apa itu peranan kerajaan? Bagaimana nak bantukan kawasan bandar dan luar bandar? Jadi kita nampak sedikit. Ini siri 1. Nanti kita akan sambung siri yang kedua pada masa-masa yang lain. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Terus belajar untuk kuasai dan kita menguasai sejarah dengan baik.